Astagfirullah. 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 La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Astagfirullah al-azim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Astagfirullah al-azim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صباح النور. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang berbahagia ini, atau kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dapat kita, Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi di dalam pengajian kita, pengajian mingguan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu masuk di dalam bab yang baru insyaAllah. Baik, kita akan sambung lagi. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, buka muka surat 11. Muka surat 11. Kalau kita Jawi, pada muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ni kita nak bicara hukum akal. Kitab Rumi muka surat 25. Kitab Jawi muka surat 11. Jadi kita dah masuk perbincangan kita di dalam hukum yang terakhir, iaitu hukum akal. Ini hukum akal yang paling penting sekali dalam pembicaraan dalam ilmu tauhid, iaitu hukum akal. Adapun dalam pembicaraan dalam ilmu fiqh, iaitu dalam hukum syarak. Hukum syarak. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ni nak bicara hukum akal pula dah ni. Jadi dulu kita dah bicara dah. Huraian yang pertama pada menyatakan agama. Kemudian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Yang ketiga iaitu kita menyatakan hukum adat. Yang ni yang keempat. Jadi perbincangan hukum yang keempat ni amat penting sekali dalam kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masuk dalam perkataan ulama, awaluddin ma'rifatullah. Ni. Jadi awal-awal agama itu mengenal Allah, mengenal dengan apa? Mengenal dengan hukum akal. Mengenal dengan hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Ni kita semua nak belajar ni. Kalau kita tak tahu hukum akal, maka kita tidak boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia penting sangat dalam hukum akal ni, dia penting. Dia kena tahu apa itu wajib pada akal. Nanti akan datang dia nak hurai. Dia nak hurai pada kita. Baik. Ini perbincangan yang panjang sikit. Kata musannif, bermula makna hukum akal itu. Apa dia makna hukum akal? Dia nak urai. Apa dia makna hukum akal? Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan ataupun kita panggil ketetapan. Keputusan yang memutus seorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Apa maksud membetuli? Maksudnya yang muafakat. Itu maksud yang membetuli. Maksudnya yang betul. Yang betul yang difikir, perkara yang difikir dengan akal. Perkara yang difikir itu. Maksudnya fikirannya tu, akal fikirannya yang betul bagi perkara yang difikir itu. Contoh. Apa yang kita fikir kata benda tu betul. Dalam hukum akal, kita kata Allah Ta'ala tu ada. Bila sebut Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu wujud. Jadi benda tu ada betul. Jadi fikiran kita, dia berfikir kata Allah Ta'ala tu ada. Bila sebut kata Allah Ta'ala tu ada, itu dipanggil akal. Dipanggil hukum akal. Dipanggil hukum akal. Sebab dia kata, ialah keputusan yang memutus. Apa memutus? Keputusan itu, dia memutuskan. Yang memutus seseorang, seseorang itu membuat keputusan dengan akal fikirannya. Bertepatan, kita panggil memutus. Betul. Keputusan yang bertepatan. Keputusan yang tepat. Kita kata. Keputusan yang tepat bagi seseorang itu dengan akal fikirannya yang membetuli, yang betul bagi perkara yang difikir itu. Itu dipanggil hukum akal. Jadi bila nak sebut kata hukum akal, mestilah seseorang itu dia kena ada akal. Ada pun orang gila, dia tak masuk lagi sebab dia tidak ada akal. Jadi bila nak masuk kata hukum akal ni, dia mestilah orang yang tak mukallaf. Budak-budak nak kata kenal Tuhan, dia tak kenal lagi. Tapi bila mukallaf, wajib dia mengenal Allah SWT. Kita maklum, di sisi tuntutan syarak, mengenal Allah SWT tu, mestilah orang yang mukallaf. Adapun kita kata kanak-kanak tak kenal Tuhan lagi, tu dia tak masuk mukallaf. Sebab tu kita kata dia tu tidak ada akal. Nampak tak? Dia tidak ada akal fikiran. Kan budak-budak kita kata, budak ni tak ada akal lagi. Apa maksud dia? Dia tak ada,
Bukan kata akal dia tak ada langsung. Tak, dia ada akal tapi dia tak boleh berfikir lagi. Itu maksud dia. Dia tidak boleh berfikir dengan akal dia. Orang gila. Dia tidak ada akal. Sebab tu kita kata, orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, mestilah dia orang yang mukallaf. Sebab tu kata Imam Haramain, iaitu guru kepada Imam Al-Ghazali, rahimahullah Ta'ala. Imam Haramain ni, nama beliau, iaitu Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini, guru pada Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang tidak berakal. Imam Juwaini. Imam Haramain. Imam Haramain, imam bagi dua tanah haram. Mekah dan Madinah. Dia tu duduk di tengah-tengah tu. Imam Haramain, guru pada Imam Ghazali. Orang hebat. Dia ni pengarang bagi kitab usul fiqh. Namanya kitab Waraqat. Kitab Waraqat. Jadi dia kata Imam Haramain, dia kata, orang yang tidak mengenal hukum akal itu, orang yang tidak mengenal hukum akal itu, ialah orang yang tidak berakal. Ni Allah Akbar. Ni jaga-jaga ni. Seolah-olahnya, walaupun kita ada akal, kita tahu orang ni, orang lain semua mukallaf, tapi kata Imam Haramain, orang yang tidak mengenal hukum akal itu ialah orang yang tidak berakal. Seolah-olah dia tu gila. Seolah-olah orang tu orang gila. Ustaz, dia ni bukan gila Ustaz, dia ni bukan kanak-kanak. Betul. Tapi dia kenal tak hukum akal? Tak kenal. Kalau mengikut perkataan Imam Haramain, orang yang tidak mengenal hukum akal itu ialah orang yang tidak berakal. Kata Imam Haramain dalam kitabnya. Ni Masya Allah. Takut kita. Sebab ni penting. Hukum akal ni penting. Akan datang dia sebut sifat. Kalau tak kenal tu lagu mana hukum dia. Ni tengok. Habis itu. Itu perkataan Imam Haramain. Kemudian dia nak membahagikan hukum akal tu ada berapa bahagi. Ada berapa bahagian. Kata dia, dan hukum. Sebab tu lah hukum akal ni dia panggil wasitah nak mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu masuk dalam kaedah fiqah, lil wasail hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Tetaplah perantaraan itu, anak tangga itu ialah iaitu hukum maqasid. Maksudnya apa? Ketetapan bagi wasail itu, perantaraan itu ialah mengenal hukum maqasid. Apa dia? Seolah-olah kata begini, kita nak kenal Tuhan, tapi tak kenal hukum akal. Maka, mengenal Allah Ta'ala itu dipanggil hukmul maqasid. Bila kata anak tangga pun jadi hukum maqasid juga. Anak tangga dia. Berkata orang tidak mengenal hukum akal. Ya betul. Betul. Baik, contoh sebagai ini. Kita hukum maqasid kita semayang. Jadi perantaraan semayang tu pun jadi wajib juga. Apa dia? Iaitu ambil uduk. Dia masuk dalam kaedah, ada dua kaedah. Lil wasaili hukmul maqasid. Sabitlah perantaraan itu jadi hukum maqasid. Ataupun ada pun satu kaedah lagi. Dalam kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah fiqh. Ma la yatimul wajib. Perkara yang tidak sempurna oleh wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi. Melainkan dengannya, dengan wajib. Melainkan dengan wajib tadi. Fahuwa wajib. Maka itu jadi wajib juga. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah. Jadi perantaraan itu pun jadi wajib juga. Apa dia? Kita ambil wuduk. Maqasid kita semayang. Tapi perantaraan kita wuduk. Maka wuduk itu pun jadi wajib. Begitu juga. Mengenal Allah wajib ke tak? Wajib. Perantaraannya apa?
perantaranya mengenal hukum akal. Maka mengenal hukum akal itu menjadi wajib juga. Nama Imam Haramain, nama dia Imam Al-Juwaini. Guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia Imam Ghazali ni dia tahun 400 Hijrah. Kalau guru dia tu, Imam Haramain tu lebih kurang 300 Hijrah. Lebih kurang Imam Haramain. Dia ni pengarang kitab usul fiqh. Banyak kitab-kitab dia dan juga perkataan-perkataan dia banyak ulama guna perkataan dia. Baik. Kemudian itu kena ingat. Jadi hukum akal tu bukan Juwaini. Jim waw ya nun ya Juwaini. Juwaini. Bukan Juwaimi. Juwaini baik. Kemudian jadi kena ingat jadi hukum akal itu perantaraan kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum perantaraan itulah dikatakan wajib juga kita belajar. Kalau tak belajar berdosa. Nah tu dia. Begitu juga kita semayang tanpa wudu. Sah ke tak semayang? Kita tak sah. Perantaraan tu tak ada. Kaedah kita lil wasaili hukmul maqasid. Ataupun dengan satu kaedah lagi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tidak sempurnalah oleh wajib itu illa bi, melainkan dengan perkara itu, maka bermula ia perkara itu pun jadi wajib juga. Tu kena ingat. Ni banyak orang tak perhati. Dia ingat kenal Tuhan je. Kalau orang tanya kita, kenal Tuhan dengan apa? Kenal Tuhan Kata kenal Tuhan dengan belajar. Dan belajar apa? Orang tanya kita. Belajar hukum akal. Bagi tahu dia gitu. Kita belajar nak mengenal Allah Ta'ala, belajar tu dengan hukum akal. Adapun kita wajib mengenal Allah, itu dipanggil hukum syarak. Tuntutan ke atas kita mengenal Allah Ta'ala. Tapi kita nak mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala tu dengan mengenal hukum akal. Tu dia. Habis itu tengok. Dan hukum akal itu 3 perkara. Hukum akal tu ada 3 perkara. Ini nak urai satu-satu ni. Ini penting ni. Tengok. Mana dia 3 perkara? Iaitu 3 perkara tu wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. Ni harus pada akal. Jangan terlupa. Jadi perbincangan kita bab yang lepas, pada hari Rabu baru ni, kita dah sebut. Wajib pada adat, mustahil pada adat, dan juga harus pada adat. Ketiga-tiga itu dia masuk di dalam harus pada akal. Jangan terlupa kita punya penjangan dulu. Benda 3 perkara di dalam hukum adat, iaitu wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, itu dia masuk di dalam harus pada akal. Kita belajar untuk mengenal Allah. Dia belajar lain. Begini. Belajar kita mengenal Allah Ta'ala. Belajar, wajib belajar itu dipanggil hukum syarak. Dipanggil wajib syarak. Wajib belajar. Wajib belajar mengenal Allah. Adapun kita mengenal Allah Ta'ala dengan hukum akal. Itu lain. Itu berbeza. Tuntutan kita disuruh belajar, tuntutan kita diwajibkan belajar mengenal Allah. Wajib tu kita panggil wajib syarak. Adapun kita mengenal Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu wajib. Itu dipanggil hukum akal. Dipanggil wajib pada akal. Dia berbeza hukum syarak dengan hukum akal. Habis itu. Ini bagi faham betul-betul. Tolong fokus. Ni kita kena bagi faham betul-betul.
Pembincangan ni penting. Ni esok kalau kita dah masuk bab sifat wujud, kita dah tak bahas dah. Wajib pada akal dah tak bahas dah. Wajib pada adat. Wajib pada syarak. Tapi kita akan berjumpa juga. Kalau kita tatbik, kita praktikkan, kita jumpa. Dalam harus pada akal. Ya betul. Baik. Dan hukum akal itu 3 perkara. Iaitu wajib pada akal. Mustahil pada akal. Harus pada akal. Ataupun harus akal. Ini harus pada akal. Baik. Jadi dia nak ta'rif, nak buat definisi. Apa dia wajib pada akal? Apa dia mustahil pada akal? Apa dia harus pada akal? Tengok. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu. Dia nak buat ta'rif. Apa dia wajib pada akal ni? Iaitu wajib pada akal tu. Barang yang difikirkan dengan akal, yang ni perkara yang kita fikirkan dengan akal, tentu sungguh. Tentu sungguh ia perkara tu. Maksudnya, perkara tu berlaku tu sungguh. Realitinya ada sungguh. Bahasa kita. Tentu sungguh ni, realitinya ada. Tak terima tak ada. Mesti kena ada. Sungguh kena ada. Realitinya kena ada. Kena ingat ni, tengok. Sebab apa tu? Kerana barang itu sungguh dirinya. Kerana perkara itu sungguh dirinya. Apa sungguh dirinya? Sungguh berlaku kepada dirinya. Sungguh berlaku pada diri sesuatu tu sungguh berlaku. Sungguh ada. Realitinya ada. Tu maksud dia. Tengok contohnya. Kita bagi contoh. Seperti ada Allah Ta'ala. Realitinya ada tak? Ada. Berlaku, ada berlaku. Maksud sungguh benda tu ada. Sungguh kita kata ada Allah Ta'ala. Sungguh. Nanti akan datang kita bahas lah. Macam mana kata ada Allah Ta'ala Ustaz? Tu nanti akan datang kita bahas pula. Sifat wujud. Tengok. Tengok dia kata. Seperti ada Allah Ta'ala. Tengok. Maka apabila kita fikir dengan akal itu. Maka apabila kita fikir dengan akal kita. Kita duk fikir dengan akal kita. Tentulah kita memutus. Dengan akal akan sungguh. Apa memutus? Tentulah kita membuat keputusan tu. Kita menetapkan. Memutuskan, menetapkan. Tentulah kita menetapkan dengan akal. Akan sungguh. Ini akan sungguh ada Allah Ta'ala. Tulis itu. Memutus dengan mana? Menetapkan. Tu dia. Nanti ingat memutus apa? Orang akal putus Orang ingat, memutus akal. Akal tu putus. Putuskan akal. Bukan begitu. Maksud memutuskan akal, kita menetapkan akal kita tu. Tu dia Dia kitab Jawi begitulah. Kita orang dulu begitulah. Baik. Apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus, tentulah kita menetapkan dengan akal. Menetap apa? Akan sungguh. Ini akan ada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana ada Allah Ta'ala sungguh. Kerana ada Allah Ta'ala tu betul. Kerana ada Allah Ta'ala tu realiti, berlaku. Kerana ada Allah Ta'ala tu betul. Sungguh. Berlaku. Tu dia. Dan umpama ada Allah Ta'ala tadi tu, daripada segala perkara yang wajib pada akal.
Maksudnya apa? Bila sebut wajib pada akal, tak dapat tidak, mesti kena ada. Tak dapat tidak, mesti kena ada. Benda yang tak boleh terima tidak, undang-undang kata. Kalau bahasa pondok ni kata, perkara tu tak boleh terima tidak. Mesti kena ada. Kita kata sifat wujud Allah Ta'ala tu, perkara tu tak boleh terima tidak. Mesti kena ada. Mesti berlaku. Menetap, mengisbat. Ya betul, lebih kurang. Lebih kurang. Perkara tu tak dapat terima tidak, mesti kena ada. Balik tak ada tu tak boleh terima. Mesti kena ada. Mesti kena wajib ada. Kita kata mesti ada. Wajib tu mestilah. Tu kena ingat. Itu panggil wajib pada akal. Kalau mudah-mudahnya bahasa kita, perkara benda yang tak boleh terima tidak, mesti kena ada. Itu panggil wujud, sifat wujud. Wujud Allah. Kita kata. Dan umpamanya lagi, apa dia? Sifat kidam, sifat baqa', sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, sifat qiyamu ta'ala binafsih. Itu semua perkara yang wajib bagi Allah. Habis itu. Dan pengenalan. Ni takrif. Habis itu ni yang kedua pula. Apa dia takrif mustahil? Akal tidak menerima tiada. Mesti kena ada. Ya betul. Wajib perkara itu tidak boleh tidak. Mesti ada. Ya betul. Jazan orang. Dia kalau dalam bahasa Arab, dia panggil wajib pada akal. Dalam kitab Matan Sanusi, dia kata wajib pada akal, fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Perkara yang tidak terlintas. Ni dalam kitab Matan Sanusi, dia buat takrif. Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Perkara yang tidak terlintas pada akal kita ketiadaannya. Akal kita tak terlintas. Kata tak ada Allah Ta'ala. Mesti kena ada. Akal kita tak terlintas. Akal kita tak tergambar. Ma la yutasawwaru. Perkara yang tidak terlintas. Perkara yang tidak dapat di adalah akal fikiran kita, kata tak ada. Mesti kena ada benda tu. Balik akal kita nak terima tak ada tu tak boleh. Tak boleh terima. Akal kita nak kata terima, benda kata tak terima tu tak boleh terima. Mesti kena ada. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Perkara yang tidak tasawur, perkara yang tidak terlintas pada akal kita akan ketiadaannya. Contoh, kita kata apa? Sifat wujud. Akal kita tak terlintas kata tak ada Allah Ta'ala. Tak terlintas. Itu contoh lah tu. Contoh kita kata sifat kidam. Sifat kidam kita kata akal kita tak terlintas nak kata kidam tu tak ada pada Allah Ta'ala. Tak terlintas. Mesti kena ada sifat kidam bagi Allah Ta'ala. Akal kita tak terlintas. Akal kita tak terlintas ketiadaan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat wahdaniyat. Tak terlintas. Mesti kena ada. Bukan terlintas, tak terlintas. Tak tergambar. Tu dia. Baik. Itu dia panggil dalam kitab Matan Sanusi. Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Itu dalam takrif Matan Sanusi. Karangan Imam dalam kitab Ummul Barahin, pengarang dia iaitu Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Imam Sanusi ni orang Maghribi, orang Morocco. Dia seorang yang alim. Sebab tu disebut di dalam kitab Matan Sanusi tu,
Di situ, di sana dia ada seorang waliullah. Seorang waliullah dia kata, barang siapa yang menghafaz di dalam kitab Matan Sanusi. Ya betul, Ajar Zainal betul. Barang siapa yang menghafal Matan Sanusi itu, nescaya seseorang itu, barang siapa yang menghafal, lagi pula dia dapat mengenal Allah SWT. Bukan sekadar menghafal, tapi dia kenal dengan Allah Ta'ala. Maka orang itu dia janjikan syurga baginya. Oh, kitab Matan Sanusi tu. Dulu kalau di pondok kena ngapa tu? Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan kalam syair, kalam nasar. Dia perkataan biasa je. Dia kata, Allah selamat, lupa dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Lepas tu, annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam. Itu sebut dalam kitab Matan Sanusi. Elok beli. Matan tu nipis je. Dia ada terjemahan. Terjemahan dalam Jawi ada. Siapa ngapal tu molek lah. Ngapal elok kitab tu. Tu dia. Dululah kami di pondok tu, ada setengah-setengah tok guru suruh ngapal matan tu. Setengah-setengahnya kata ulama, kalau ngapal matan tu, dia akan menjadi wali. Tapi kena ingat, kena beramal sungguh lah dalam tu. Kalau dia faham sungguh tu, maksudnya berkata waliullah ni, maksudnya waliullah tak mesti kata orang waliullah boleh terbang. Tak, bukan gitu. Maksudnya dia tu, hati dia dekat dengan Allah Ta'ala. Hati dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Dan kita nak bahas bab ta'rif bagi mustahil pula. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah. Apa dia mustahil pada akal? Kalau disebut di dalam kitab Matan Sanusi, dia kata, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Minta maaf, wujuduhu. Kalau dalam kitab Matan Sanusi dia kata, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa dia? Perkara yang tidak terlintas pada akal akan adanya. Akal kita tak terlintas kata ada perkara itu. Contoh macam mana contoh? Kita kata, Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Kemudian kita jawab apa? Mustahil. Apa mustahil pada akal? Maksudnya akal kita tak boleh terima kata ada pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil. Akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima. Kita kata lagi, contoh lagi. Akal kita tak boleh terima kata ada sifat lemah itu pada Allah Ta'ala. Akal kita tak boleh terima. Akal kita tidak boleh menerima sifat lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tak boleh terima. Itu maksud dia. Itu dipanggil mustahil pada akal. Itu panggil mustahil pada akal. Tu kena perhati. Ta'amul. Perhati. Baik. Ni dia takrif, definisi lah. Dia banyak definisi. Sebab dia banyak definisi ni bukan apa. Kadang-kadang kita tak faham dengan satu definisi. Tak faham. Kadang-kadang kita tak berapa nak faham dengan satu takrif. Kemudian dihuraikan takrif yang lain. Sebab apa? Kerana nak memberi faham. Kerana nak memberi faham. Tu dia. Baik. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Asal mustahil ni pada makna lughawi dengan makna perkara yang ditegah, perkara yang menegah. Itu mustahil. Kalau pada makna lughawi, pada makna bahasanya, mustahil ni yang perkara yang menegah. Asal maksud gitu. Asal maksud dia begitu. Baik. Dia kata,
Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah. Apa dia? Barang yang difikirkan. Yang ni perkara. Sifat-sifat. Ikutlah. Perkara. Ialah perkara yang difikirkan dengan akal. Tentu tidak. Jadi apa yang kita fikir dengan akal tu. Tentu tidak. Ini tentu tidak berlaku. Realiti ni tak ada. Ya betul. Kat ini betul. Akal tak boleh terima adanya sifat lemah pada Allah Ta'ala, betul. Tu bagus. Terus kalau kita dah terus, dia mengajar ilmu tauhid ni, kalau kita dapat faham, terus tulis. Ni kaedah orang belajar. Kita ni bila kita terus faham, kita terus tulis. Orang kita pelik. Dah faham dia tak tulis. Tu silap. Sebab apa? Kalau kita dah faham, kita tak tulis, lama kelamaan kita terlupa. Bila kita dah terlupa, kita nak faham balik dah tak boleh dah. Ni kaedah belajar. Dia kaedah belajar, orang kita pelik. Dah faham dia tak menulis. Yang tak faham dia tulis. Kok tu pula dah. Sebenarnya dua-dua kena tulis. Tak ada siapa, tak ada bijak pandai. Dua-dua kena tulis. Sama je. Oh, budak ni cerdik weh. Dia faham. Tak tulis pun. Tak apa. Biar takat tu dulu. Cuba tanya dia 2-3 bulan lagi. Tak apalah. Otak ni cerdik tak? Otak ni cerdik. Tak apa cerdik. Tak apa. Cuba try tanya tahun depan lagu mana. Dia boleh jawab ke tak? Dia makin lama makin lupa. Dia kalau tak asah kita. Melainkan kalau dia mengajar tak apa. Dia muzakarah tak apa. Kalau tak muzakarah, tak mengajar, dia terlupa. Sebab tu kita sama kita tahu. Apabila kita belajar, kalau kita dah faham, kita tulis juga. Tak faham tu confirm lah kena tulis dah. Nampak lagi? Tu cara kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran begitu. Baik. Banyak kadang-kadang orang kita tersilap. Walhal kita dah faham tu lah kita kena tulis. Macam ni baguslah. Dah faham kita terus tulis. Esok-esok kalau kita dah tak ingat, kita tengok balik. Oh, mustahil pada akal tu tak boleh terima adanya. Seperti sifat lemak pada Allah Ta'ala. Kita faham terus. Bukan kata kita dah faham pada masa tu, tapi kita tak tulis. Nanti tengoklah esok. Sebab tu kata ulama, dia kata apa? Al-kitabatu qaidun. Dia kata apa? Al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti binatang pemburuan. Dalam syair. Ilmu itu seperti buruan. Kita nak belajar ilmu ni seperti kita buru. Bukan boleh dapat tangkap gitu dia tak. Wal kitabatu qaidun. Bermula menulis itu ialah nak menambatkan di antara apa yang kita belajar. Ni syair. Syair ulama' dia kata apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu seperti buruan. Seolah-olah kita nak belajar ni, sebenarnya belajar kita, seolah kita buru sebenarnya. Kita memburu. Kita nak belajar bukan terus dapat tak. Kena belajar ni, kena seolah seperti buru. Tengok orang cari binatang. Orang pergi buru. Buru binatang apa? Rusa. Bukan ada depan mata. Start pagi malam tu, dia kena keluar malam dulu. Malam cari dulu tempat tapak dia, tapak kaki dia kat mana. Intai dulu. Lama makan masa lama. Nak dapat tu makan masa lama. Begitu juga kita belajar. Bukan kita belajar, pagi ni kita terus faham. Tak mesti. Sebab tu ulama sebut apa? Bila ilmu itu sebagai pemburuan, wal kitabatu qaidun. Dan bermula kita menulis itu ialah nak menambatkan dengan ilmu kita tadi. Nak menambatkan dengan pemburuan kita tadi. Kita dah dapat dah ilmu tu. Nak menambatkan dengan apa? Dengan kita menulis. Macam kita dah dapat dah dapat lembu dah. Mestilah kita ikat kat tali. Kita tambat dengan dekat tali, kita tambatkan tali tu dekat kayu. Mana-mana kita tambatkan dia. Bukan lepas begitu je. Kalau lepas gitu, lari lah. Kalau kita kata biar situ lah. Tawakal situ. Esok pagi lembu tu ada lah.
Tengok pagi tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia tak tambatkan dengan tali. Kita nak nambatkan ilmu kita dengan menulis. Ni cara belajar. Cara belajar. Bukan kita hanya mendengar tak. Ilmu itu seperti binatang buruan. Bermula-mula itu dengan menambat apa yang kita belajar. Betul. Menulis tu nak menambatkan dengan apa yang kita belajar. Itu kata syair. Tu dia. Kalau di pondok saya tu, dulu tuan Tok Guru Babala Sarah dia tulis siap dah. Dia buat di madrasah. Dia tulis syair tu, dia buat satu cantik lah. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Dia tulis syair tu. Maknanya kalau orang nak belajar tu semangat tengok. Belajar tu seperti buruan. Memang ilmu tu seperti pemburuan, seperti binatang buruan. Bukan biasa-biasa. Bukan kita belajar tu faham terus tak. Habis itu. Baik. Itu kena berhati. Cara belajar begitu. Apa yang kita belajar, kita apply kan. Maksudnya apply kan apa? Kita tulis. Tulis. Jangan kita dah faham, aku faham dah. Tak tulis pun tak apa. Jangan. Boleh jadi esok kita terlupa. Sebab tu, pentingnya kita dobit. Dobit kitab tu penting. Belajar dobit terus. Ya, betul. Betul. Memang kena tulis. Tak faham pun kena tulis. Faham pun kena tulis. Itu kaedah belajar. Tak ada belajar, kaedah belajar yang secara sebenar lah. Habis itu. Dia ada cerita setengah Tok Guru. Dia kata, ni kata ni nak cerita kata nikmat hilang nikmat. Tok Guru bagi tahu dulu, dia kata ada seorang ni orang kata cerdik sungguh budak ni. Tok Guru cerita sendiri ni. Jadi dia cerita dia memang budak tu bijak sungguh. Bijak. Dia pergi pondok ni sekejap, pergi pondok ni sekejap semua. Dia orang kata celuk-celuk lah. Memang dia cerdik. Tapi bila dia nak buka pondok, ni ada cerita betul benda berlaku betul. Dia nak buka pondok, umur dah 50 lebih, 40 lebih dah, macam tu dah 50 dah dekat atas dah. Dia dah lama tak main dengan ilmu. Dulu waktu muda-muda dia cerdik. Tiba-tiba bila nak mengajar pondok tu, buka kitab tu, nak baca tak boleh. Dia baca boleh. Ada setengah-setengah masalah tu dia tak ingat. Tu dia. Dia belajar kitab dia kosong je. Kitab dia belajar tu kosong. Sebab apa? Sebab apa kitab kosong? Sebab dia orang cerdik. Bila satu masa dia nak mengajar tu, ada setengah-setengah masalah dia terlupa. Bila dia dah terlupa, dia berhajat kepada minta photostat kitab orang pula dah. Ni masalah. Ni berlaku di pondok. Saya tak cerita yang luar daripada pondok sebab kita pernah mengalaminya. Jadi dia berhajat, dia pergi beli kitab dobit. Kitab dobit ni maksudnya kitab dah ada tulis. Terpaksa beli pula. Sebab apa? Sebab dah tak ingat masalah. Lepas tu kita beringat. Kita cerdik kita macam mana sekalipun, kata guru, kena dobit juga. Saya tengok Tok Guru saya ni Babeli Kadok. Dia tu walaupun umur 40 lebih, dia kata apa? Kitab dia kita tengok tu, walaupun kita kata dia cerdik, tak ada dobit, kitab dia kita tengok kitab lama tu semua ada dobit dia. Cuma walaupun dia mengajar kitab kosong, dia ambil kitab baru, kitab dia sendiri tu di kitab dobit. Dobit tu penting. Dobit tu penting. Al-kitabatu qaidun. Kata ulama. Habis itu. Ni tengok. Dia kata, dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang perkara. Barang tu perkara. Perkara yang difikirkan dengan akal tentu tidak. Maksudnya tidak boleh berlaku. Kalau kita kata lemah pada Allah Ta'ala, tentu tidak. Tak berlaku. Tak boleh berlaku, kita kata. Tu dia. Sebab apa? Kerana barang yang kita fikir itu tidak. Apa dia? Kerana perkara yang kita fikir itu tidak, yang ni tidak boleh berlaku. Tambah sikit. Tidak, yang ni tidak berlaku. Yang di dobit kita berterabur. Dia dobit ni pakai pen kau boleh. Pakai pen. Saya dobit pun terabur juga. Malu nak tunjuk kat orang.
Ada dobit yang cantik nanti Ustaz nak tengok. Ada dobit yang cantik Ustaz. Kitab Jawi ni dobit saya tak banyak. Tulisan pun tak pun nak cantik mana. Tapi dobit penuh lah. Ni dobit zaman dulu ni. Ni. Dobit. Kalau kita dah belajar lama sikit, dobit sikit. Dobit sikit. Macam ni dobit. Tapi yang macam sahaja cara dobit macam itulah. Dia melintang daripada ke kanan turun ke bawah. Dobit gitu. Daripada ke kanan ke bawah. Kita serong sikit. Sebab tu ada sebab tu ada apa? Kita serong sikit tu dobit. Dia dobit ni kita dobit daripada ke kanan ke kiri tapi serong sikit. Sebab dia ada sebut dalam kitab Allah Samad, kitab Al-Muqaddimah karangan Imam Ibn Khaldun. Imam Khaldun dia kata cara dobit yang betul, cara penulisan yang betul kita tulis daripada atas ke kanan turun ke bawah. Tu teknik dobit lah. Cara yang betul. Bukan dobit macam ni terus tau, bukan macam ni. Dia dobit dari atas ke bawah. Cara dobit. Cara dobit ulama ajar juga dalam kitab Muqaddimah. Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun dia ajar cara dobit. Muqaddimah Ibn Khaldun dia ajar cara dobit. Dia macam ni. Macam tadi lah. Macam ni. Ni dah terkoyak dah. Nampak tu. Ke kanan, ke bawah. Kanan, ke bawah. Habis itu. Tak jelas lagi. Jelas suara. Baik. Tadi tak jelas sebab saya tak pakai tadi. Baik. Itu cara dobit itu penting. Cara dobit itu penting. Kita nak belajar ni bukan hanya semata-mata dapat ilmu. Tapi cara penulis dobit kita pun kena betul. Ada pun kalau dobit macam ni, boleh tak ada masalah. Tapi kalau ikut teknik ulama' dulu begitulah. Daripada ke kanan, ke bawah sikit. Menyerong sikit. Saya ni dobit Jawi. Tak biasa tulis dobit Rumi. Boleh, tak ada masalah. Rumi tu, kalau Rumi, macam ni lah. Kalau Rumi dari kiri serong ke atas. Bukan macam ni. Kalau Rumi, macam ni. Ni tangan kiri saya ni. Ni tangan kanan saya. Kalau perempuan tengok saya tak tahu. Ni tangan kanan saya. Kalau tangan kanan dobit, kalau Jawi, dia ke sini. Jawi sini. Sebab ni tangan kanan tangan saya ni. Kanan. Kalau tangan kiri, kalau Rumi macam ni lah. Rumi macam ni. Kalau Rumi daripada atas ke bawah. Macam ni Rumi. Rumi ke bawah macam ni. Tapi cuma dalam kitab Arab tu dia sebut lah. Sebab kita dobit kitab Arab kan. Daripada kanan ke bawah. Tu dia sebut lah. Rumi dia tak sebut. Tapi boleh, tak ada masalah. Kitab saya semua Jawi Arab je. Jawi dengan Arab tak biasa. Jarang lah. Tak ada dobit Rumi tu, tak ada. Mereka istilah yang payah-payah nak tulis. Tapi boleh dobit. Baik, tengok sikit lagi. Tengok. Ini banyak peringatan kita. Ini banyak nasihat Jumaat ni. Dia Jumaat ni kena banyak nasihat. Banyak nasihat. Tak apa. Baik, tengok. Tak payah pusing buku. Kalau orang dah biasa dobit, dia tangan dia macam tu dah. Tak payah pusing buku. Kalau setengah nak pusing pun boleh. Dulu saya pusing. Tapi later dah biasa, tak payah pusing dah. Pusing je boleh tak? Itu cara dobit yang betul lah. Cara dobit. Baik. Kita tengok mustahil pada akal. Jadi dia kata kerana barang yang kita fikir itu tidak. Apa sebenarnya? Perkara yang kita fikir itu tak berlaku. Apa dia? Kalau kita kata lemah Allah Ta'ala. Itu tak berlaku. Itu tak berlaku. Seperti apa contoh? Tiada Allah Ta'ala.
Tiada Allah Ta'ala tu tidak berlaku. Tak boleh ada. Tak boleh berlaku. Allah Ta'ala tu tetap ada. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala tu tak ada. Itu tidak boleh berlaku. Bila tidak boleh berlaku, kita panggil mustahil pada akal. Oh, kena atas ke bawah. Yang atas ke bawah. Jangan macam ni. Sebab tengok kat sini macam ni kan. Daripada atas ke bawah. Saya pun tak tahu kamera saya ni. Kalau contoh saya minum ni, orang ingat saya tangan kiri. Pada tangan kanan. Nampak saya macam tangan kiri. Ni tangan kanan saya, ni tangan kiri saya. Kalau nak dobit banyak tu, guna buku catatan, betul. Buku catatan boleh elok. Baik. Maka apabila kita fikir dengan akal kita. Apabila kita fikir dengan akal kita tu, tentulah kita menghukum atau kita memutus ataupun kita menetapkan dengan tidak. Ini dengan tidak berlaku. Dengan tidak berlaku. Sebab apa? Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Apa tidak? Tengok ayat dia. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak, ini tidak ada sama sekali. Tak boleh ada sama sekali. Mesti kena ada. Tidak boleh ada sama sekali. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak, ini tidak boleh berlaku. Dan umpamanya daripada segala yang mustahil pada akal. Ini segala sifat-sifat yang mustahil pada akal. Tulis itu. Daripada segala yang mustahil, ini daripada segala sifat-sifat yang mustahil pada akal. Itu kita panggil mustahil pada akal. Baik. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan. Ni harus pada akal ni. Barang ini perkara yang dipikirkan dengan akal, terima sungguh dan tidaknya tidak sungguh. Kalau dalam kitab Matan Sanusi dia kata apa? Fal jaizu ma yasihu fil akli adamuhu wa wujuduhu. Dalam takrif dalam kitab Matan Sanusi. Kalau harus pada akal ni, perkara yang sah boleh terima ada, boleh terima tak ada. Ma yasihu fil akli adamuhu wa wujuduhu. Boleh sah terima ada, boleh sah tak ada. Itu harus pada akal. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Boleh terima. Salah satu. Tengok. Dia kata, ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya dan tidaknya. Boleh terima ada, boleh terima tak ada. Itu panggil harus pada akal. Sebab apa? Kerana barang itu terima sungguhnya dan tidaknya pada diri perkara itu. Boleh terima. Pada diri perkara itu boleh terima ada, boleh terima tak ada. Itu dia masuk-masuk yang mudah-mudahnya. Bila sebut harus pada akal, akal kita berfikir dengan perkara itu, boleh terima ada, boleh terima tak ada. Contoh macam mana? Tengok contoh dia. Seperti makhluk ini. Makhluk. Yang kita ni, manusia ni. Asal kejadian kita harus pada akal. Ingat asal kejadian kita harus pada akal. Apa maksud harus pada akal? Boleh terima ada, boleh terima tiada. Asalnya begitu. Tapi bila dah ada kita sekarang ni, ada kita sekarang ni dipanggil wajib pada aridi. Apa wajib aridi? Wajib itu janjian daripada Allah Ta'ala di dalam sifat iradat Allah. Allah Ta'ala kena nak jadikan kita. Maka di situ dah tak jadi harus pada akal lah. Dipanggil wajib aridi. Wajib kedatangan. Dah belajar wajib aridi itu. Semua dia bersangkut paut semua ni. Hukum-hukum ni semua dia bersangkut paut. Wajib aridi sebab apa? Sebab wajib itu janjian daripada Allah Ta'ala.
Ada kita sekarang ni dah ada dah. Janjian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala di dalam sifat iradat dalam ilmu dia. Tetapi kalau ikut asal kejadian makhluk, asal kejadian makhluk, asal dia, hukum dia harus pada akal. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Tak ada kita pun tak apa, ada kita pun tak apa. Tiba-tibanya ada kita sekarang ni. Itu dipanggil wajib pada aridi. Sebab apa? Sebab ada janjian dalam sifat iradat Allah Ta'ala. Tu dia tengok. Dia asal dia harus pada akal kejadian kita ni. Asal dia begitu. Asal kejadian kita harus pada akal. Macam kita lah. Asalnya makhluk ni asalnya kita makan nasi dengan telur kenyang dah. Contoh manusia. Tapi tak boleh juga. Dia kena ada lauk juga. Kena ada sayur juga. Kena ada sambal belacan juga. Nampak tak? Dah jadi wajib lah dah. Wajib aridi. Contoh Tapi tak kita tak ada. Kita kata nisbah Allah Ta'ala. Kita nisbah kita lah. Ya, harus pada Allah nak adakan kita atau tidak. Pada asal kejadian. Tapi bila dah ada janjian, itu dia panggil wajib aridi. Macam kita lah makan. Makan nasi dengan lauk. Okey dah makan nasi tu. Tapi kena ada wajib satu lagi. Apa dia? Kena ada budu pula dah. Sambal belacan pula dah. Dia jadi wajib lah. Bila jadi wajib tu, tiap makan ada, kena ada lah tu. Tiap makan kena ada lah. Asalnya tak ada. Asalnya bila nak makan kenyang ni, makan nasi dengan lauk cukup dah. Nampak tak? Ini bagi contoh ni, nak bagi nampak. Kalau dah ada asal kejadian makan, bukan masuk gitu. Dia gini. Asal kejadian kita, pada asalnya, Allah Ta'ala menjadikan kita tu, asalnya harus pada akal kita. Harus pada akal kita, ada kita pun boleh, tak ada kita pun boleh. Tapi apabila tilik pada kejadian kita sekarang ni, dah ada kita sekarang ni, kalau kita tilik di situ, itu dipanggil wajib aridi. Sebab apa? Sebab ada janjian daripada Allah Ta'ala di dalam sifat iradat dan ilmu Allah Ta'ala. Kata, ada kita sekarang ni, wajib. Dah ada dah kita sekarang ni, wajib lah. Tapi wajib aridi, bukan wajib hakiki. Tu kena ingat. Kalau kita tilik pada asal, Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk ni, boleh dia nak jadikan, boleh tak jadikan. Asal pada tu. Tiba-tiba ada kita sekarang ni, Ustaz. Ada kita sekarang ni dipanggil wajib wajib aridi. Habis itu. Nampak lagi? Ni kena fokus. Kena perhati, kena ta'amul, kena perhati. Baik, asal kejadian makhluk kita harus pada akal boleh terima ada, terima. Adanya kita ini, adanya kita sekarang ni, kena tambah sikit. Adanya kita sekarang ni, dikatakan wajib aridi, ini wajib kedatangan. Apa wajib kedatangan? Wajib yang kedatangan daripada janjian Allah. Wajib kedatangan daripada janjian Allah Ta'ala. Tulis sikit lagi. Rumus tu cantik dah, dia punya rumusan tu. Ajar Zainal orang, cantik dah. Jadi adanya kita sekarang ni. Sekarang ni dah tengah ada. Lagi ni kita ada ni, hidup ni. Dikatakan wajib juga. Tapi wajib apa? Wajib aridi. Apa wajib aridi? Wajib yang kedatangan daripada janjian Allah Ta'ala di dalam sifat iradat dan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak sejak azali lagi dah. Dalam ilmu dia kata kita wajib ada. Jadi Allah Ta'ala pilih kata wajib kita ada sekarang. Ya, betul. Wajib kedatangan. Kalau orang tanya apa maksud wajib kedatangan? Wajib kedatangan daripada janjian Allah Ta'ala. Nampak lagi ajar Zainal? Tambah sikit lagi. Wajib kedatangan. Yang ni wajib kedatangan daripada janjian Allah Ta'ala. Daripada sifat iradat dan ilmu Allah. Tu dia. Habis itu faham lagi? Baik. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk. Sikit lagi maka dapat kita memutuskan, dapat kita menetapkan. Apabila kita fikir dengan akal dengan makhluk dan menghukumkan dengan terima ada dan tiadanya.
Boleh terima ada, boleh terima tiadanya. Ataupun kita kata terima sungguh dan terima pula tidaknya. Itulah dinamakan harus pada akal. Boleh terima ada, boleh terima tidaknya. Asal kejadian kita ni nak boleh tak ada pun tak apa. Ada pun tak apa. Alhamdulillah, tiba-tiba ada kita. Bila ada kita sekarang ni, dia katakan wajib aridi. Nampak? Wajib aridi. Tu dia. Begitu juga. Hari kiamat. Kita kata syurga dan neraka. Syurga dan neraka tu wajib ada. Sekarang ni dah ada dah. Ada dia dipanggil wajib aridi. Asalnya syurga, neraka itu makhluk Tuhan. Asal kejadian, tiba-tiba Allah Ta'ala janji kata syurga dan neraka tu kekal. Itu dia panggil wajib aridi. Tu dia. Nampak tak? Dia nak faham wajib aridi senang je. Kita nisbah makhluk ni lah nak bagi faham lah. Contoh mudah. Kita makan kenyang, pada asal kita, kalau makan kenyang ni, kalau makan kenyang ni, nasi, lauk cukup. Ada nasi, lauk telur. Cukup dah. Ada nasi, lauk ikan. Cukup dah. Buatlah sambal ikan, satu lauk dah cukup. Tapi nya kena ada juga kita ni. Apa dia? Kena ada sayur, kena ada belacan, kena ada sambal belacan, kena ada budu. Ada sambal belacan, ada budu, ada sayur tu, dia panggil wajib aridi. Apa wajib aridi? Kena ada juga. Suami kita nak makan. Laki aku ni kena ada wajib aridi sokmo kat dia. Apa dia? Bila makan nasi, kena ada ikan. Kalau tak ada ikan saja tak makan. Dia kena ada ikan, kena ada sayur, kena ada sambal belacan. Contoh. Kalau kita nak buat cakap tu boleh. Nak bagi faham tu boleh cakap gitu. Aku masak ikan ni tak cukup ni. Cukup dah kenyang tu pada asal. Tapi dia nak kena ada juga belacan dia, kena ada budu dia, kena ada sayur dia, kena ada apa? Ulam dia, contoh. Wajib kena ada. Orang tanya wajib ada tu apa? Contohlah. Kita ni wajib aridi dah ni. Padanya harus je. Tapi kita dah wajibkan tiap-tiap hari kena ada. Kena ada sayur, tiap-tiap hari kena ada sayur. Maka bila tiap-tiap hari ada sayur tu, dia panggil wajib aridi bagi kita. Bagi suami kita lah. Contoh. Itu nak bagi nampak. Kereta asalnya kereta ni cantik dah. Dah ada siap mutayam. Tiba-tiba nak tambah pula sport rim lagi cantik. Nak tambah spoiler lagi. Spoiler tu macam lampu yang belakang tu. Contoh. Benda tu wajib aridi je tu. Tak ada pun tak apa. Tapi dia nak juga kena ada. Contoh. Habis itu. Wajib ni dia berlaku mengikut putusan Allah. Contoh mati syurga, neraka, metan dajjal. Ya, dajjal. Bukan wajib kedatangan dajjal tu. Dia panggil wajib aridi. Tapi harus pada akal. Jadi asalnya harus pada akal. Kalau dajjal tak datang boleh ke tak? Boleh. Asal dajjal tu kalau tak bangkit pun tak apa. Tiba-tiba ada janji kata, sebutlah kita dajjal tu pasti akan bangkit. Dia panggil wajib apa? Wajib aridi. Tu dia. Nak bagi faham dengan wajib aridi ni, dia kait dengan hukum akal juga. Habis itu, maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Yalah. Kalau kita kata, apabila kita kata wajib pada akal, wajib sport rim. Yalah. Orang muda, wajib kena ada sport rim dia. Orang muda, nak ada sport rim lah apa, nak tambah ni macam-macam. Haji tahu sport rim spoiler lah apalah, neon lah apalah, lampu kat bawah enjin tu macam-macam. Wajib kena ada, tapi wajib aridi je. Pada asal harus je, tak ada pun tak apa. Cakap dia gitu balik. Tengok ni sikit lagi nak habis dah. Kita berhenti kat atas tu, sikit lagi.
Maka nyatalah bahawa hukum akal yang 3 itu, apabila kita kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Kalau kita kata wajib pada akal, benda tu benda yang sungguh. Benda tu tetap kena ada. Pasti ada. Tu wajib pada akal. Contoh kita kata ada Allah Ta'ala. Pasti sungguh. Tentu sungguh ada. Tu dia. Satu. Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Bila sebut perkara yang mustahil, perkara itu tentu tidak. Apa dia? Contoh kita kata lemah Allah Ta'ala. Lemah Allah Ta'ala itu tentu tidak pada Allah Ta'ala. Mustahil kita kata. Akal kita tak boleh terima kata lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tak boleh ada. Habis itu. Sebab dah ada dipanggil wajib ni, kalau belum ada dipanggil harus. Ya, betul. Kalau belum ada, tak ada tu panggil harus lagi. Tapi bila dah ada tu panggil wajib adidi lah. Asalnya kita tilik, kita ni semua harus. Harus pada akal. Dajjal pun begitu juga. Sebab dia makhluk kan. Kita tahu dia makhluk. Allah Ta'ala tu harus bagi dia nak ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Tapi bila ada janjian, maka ada akan datang. Walaupun tak berlaku lagi, tapi akan datang berlaku, Dajjal akan bangkit, maka dipanggil wajib aridi. Baik, sikit lagi yang terakhir. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-dua. Boleh terima kedua-dua. Apa dia? Yakni terima sungguh dan terima tidak. Bila sebut harus pada akal, boleh terima kedua-dua. Bukan kedua-dua sekaligus. Boleh terima ada, boleh terima tak ada. Salah satulah. Bila Allah Ta'ala dah menjadikan, maka balik tak ada tu tak ada lah. Bila Allah Ta'ala jadikan kita sekarang, maka dipanggil kita wajib aridi. Boleh terima kedua. Boleh terima salah satu. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kita ni. Pada asal gitu habis itu. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu, bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Berhenti setakat tu dulu. Nanti kita sambung minggu depan. Tolong tanda situ. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu. Nanti akan datang dia nak hurai pula. Daripada huraian hukum akal tu, apa nak jadi hukum? Kalau orang tak tahu hukum akal ni, apa hukum dia? Ni minggu depan insya-Allah kita bahas. Kita bahas. Esok insya-Allah kita bahas kitab fiqh muafiq masbuk. Dah masuk nazam yang kedua. Tolong perhati esok. Pukul 8.30 insya-Allah. Kitab muafiq masbuk. Muafiq masbuk ni tak lama dah ni. Mungkin dalam minggu ni atau minggu depan tu. Kalau sempat habislah minggu depan. Ayat. Kalau sempat duk target tu, duk tengok tu. Kalau tak ada banyak perbahasan, kalau tidak payah mana, perbahasan akan datang. Kita agak-agak tu minggu depan habis. Kalau tak habis minggu depan pun, minggu satu lagi insya-Allah habis. Dia anggarkan paling lewat habis pun pertengahan bulan 1 tu habislah. Kitab fiqh tu habis. Kitab fiqh ni penting Fiqh pun penting, tauhid pun penting. Tu dia. Habis itu. Jadi semua faham insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ni semua orang cuti ni kan. Hari ni semua orang cuti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Ini ada soalan-soalan. Boleh tak kita kata ketika Allah bersifat iradat? Nanti sihat. Ada orang tanya soalan. Allah boleh tentukan ada atau tiada. Tapi bila ada sifat qada telah berlaku, macam mana soalan ni? Boleh tak kita kata ketika Allah bersifat iradat, Allah bersifat iradat, Allah boleh tentukan ada atau tiada. Dia Allah Ta'ala menentu dah. Dia kena ingat, sifat iradat, Allah Ta'ala menentu sejak azali lagi dah. Bukan masa tu dia menentu dah. Dia tak menentu itu. Jangan salah faham, sifat iradat ni kena faham. Takluk sifat iradat, takluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala melulus sedia kala dah. Bukan dia baru nak takluk, bukan dia baru nak bekerja. Macam kita ni, ada boleh sifat kehendak apa? Selepas ni aku nak pergi semayang dekat aplikasi alam. Kita itu boleh. Allah Ta'ala bukan begitu. Dia takluk tanjizi qadim. Dan lulus sedia kala dah. Kalau kata Tok Guru Saleh, jodoh dia ada siap dah. Sifat iradat tu ada siap dah.
Dia menentu sejak azali lagi dah. Azali tu apa? Sebelum Allah Ta'ala menjadikan makhluk, Allah menentu dah. Tak boleh kita kata, ketika Allah Ta'ala bersifat iradat, Allah boleh tentukan ada atau tiada. Oh, tak boleh cakap gitu. Allah Ta'ala menentu dah. Ada tak ada, Allah Ta'ala menentu dah. Tapi bila ada sifat qada, berbelit sikit soalan. Apabila ada sifat qada, kita telah berlaku. Macam mana tu kaitan tu? Dia gini, wajib aridi ni, kita tilik kepada janjian Allah. Janjian Allah tu telah termaktub. Sejak azali lagi. Telah termaktub. Kalau ikut pada asal kita ni, kejadian kita ni harus pada akal. Dia cakap gitu. Sifat qada memang telah berlaku. Maksudnya sifat qada bukan telah berlaku. Telah ada sejak azali lagi. Dalam takluk, sifat qada ni dah takluk apa? Qada ni takluk tanjizi qadim bagi sifat iradat. Sedia kala lagi dah. Dah menentu bukan telah berlaku. Qada tu telah menentu sejak azali lagi. Apa sejak azali? Sebelum Allah Ta'ala menjadikan makhluk tu dah menentu lama dah. Allah Ta'ala menentu dah. Jadi nak panggil wajib aridi ni, kita kena cakap, janjian itu daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Janjian daripada Allah Ta'ala yang ada pada sifat iradat Allah Ta'ala. Ini sifat iradat tak qada tu samalah. Cumanya qada tu dia takluk dia daripada takluk sifat iradat bagi tanjizi qadim. Nanti akan datang kita bahas. Tak lama dah tu. Nanti kita bahas. Itu maksud dia. Cumanya kita kena faham wajib aridi itu apa? Wajib itu kedatangan daripada janjian Allah Ta'ala. Itu yang kita pegang. Nampak tak? Kita pegang tu je. Asalnya harus. Tapi bila berlaku sebaliknya, bila ada tu, dipanggil wajib aridi. Habis itu. Habis itu. Qadar pula. Qadar tu dipanggil sifat kudrat. Qadar daripada takluk tanjizi hadis. Daripada sifat iradat Allah, sifat kudrat Allah Ta'ala. Bila sifat kudrat Allah Ta'ala menjadikan kita, maka apabila kita buat sekarang ni, apabila berlaku janji Allah Ta'ala tu, dia berkait juga, sama je. Qadar dan qada tu sama. Dia qadar, dia muafakat dengan sifat qada daripada takluk tanjizi qadim. Baik, habis itu. Jadi sekalian itu saja. Tuan-tuan, puan-puan, yang ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah Haji Yaakob petang ni saya hantar madu kat sana lah. Madu lebah pukul lebih kurang 2.30. Haji Yaakob siapa yang tak dapat madu lagi tu, tolong kontak saya. Madu dah habis dah, stok habis dah. Siapa yang dah order tu ambil lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam.